Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini cikgu nak mengajar satu lagi topik dalam penyelesaian segitiga. Okey, baiklah. Lihat segitiga ini. Okey, segitiga ABC. Soalannya, cari nilai X. Okey, sebelum ini murid-murid telah belajar petua sinus. Adakah kita boleh menjawab soalan ini menggunakan petua sinus? Let's see. X per sin 37 sama juga dengan 7.5 sin B sama juga dengan 8.3 sin A. Jadi bagaimana kita nak buat persamaan ini? Sedangkan kita tidak tahu nilai sin B, tidak tahu nilai sin A kerana tidak diberi sudut A dan juga sudut B. Maka rupa-rupanya tak bolehlah kita selesaikan masalah ini menggunakan petua sinus. Oleh itu, ada satu lagi petua yang kita boleh gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, petua yang cikgu katakan itu adalah petua kosinus. Dalam petua kosinus, apakah yang perlu murid-murid kuasai? Okey, murid-murid perlu menyelesaikan segitiga melibatkan petua kosinus. Okey, apakah masalah yang melibatkan petua kosinus? Yang pertama, murid-murid perlu tahu menggunakan dahulu petua kosinus. Jika murid-murid tidak tahu menggunakan rumus petua kosinus, maka sukarlah bagi murid-murid untuk menyelesaikan segitiga yang menggunakan petua kosinus. Apabila murid-murid telah tahu menggunakan petua kosinus, barulah murid-murid boleh mencari panjang sisi satu segitiga. Kemudian murid-murid juga boleh mencari sudut segitiga menggunakan petua kosinus. Dan yang keempat, murid-murid boleh mencari sisi dan sudut segitiga dalam satu segitiga. So, dua perkara dalam satu soalan. Okay. Jika murid-murid dapat menguasai topik ini, dapatlah menyelesaikan 4 soalan petua kosinus. Dalam 4 objektif kita hari ini, jadi 4 soalan yang murid-murid boleh selesaikan, maka topik ini dapat dikuasai oleh murid-murid. Okey, baiklah. Mari kita lihat apa itu petua kosinus. Okay, diberi satu segitiga ABC. Okey, murid-murid lihat. Sudut A mesti bertentangan dengan sisi A. Sudut C bertentangan dengan sisi C. Sudut B bertentangan dengan sisi B. Okey, rumus petua kosinus diberikan oleh A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Perhatikan A dan juga cos A. Okey, yang di depan dan di belakang. A dan A. Ini adalah cara untuk mengingat petua kosinus. Jika kita guna B, okay, B kuasa 2, B berada di hadapan dan juga B, cos B berada di belakang. Jika kita menggunakan C, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Sisi C berada di hadapan, cos C berada di belakang. Okey, dan lihat juga sudut C, sudut B, sudut A. Okay, sudut A adalah diapit oleh sisi C dan juga sisi B. Okey, di sinilah sisi yang mengapit sudut A. Okey, sudut A kita panggil sebagai sudut kandung. Dikandung oleh dua sisi, iaitu sisi C dan juga sisi B. Boleh, anak murid? Syarat-syarat untuk menggunakan petua kosinus. Okay, syarat pertama. Okay, jika satu segitiga itu diberi 2 panjang sisi dan 1 sudut kandung, maka kita boleh menggunakan petua kosinus untuk menyelesaikan soalan segitiga. Okay, lihat. Segitiga ini, sisi B diberi, sisi C diberi dan 1 sudut kandung A darjah diberi. Okay, soalannya kita hendak mencari X. Maka kita gunakan petua kosinus untuk selesaikan. Okey, syarat yang kedua, jika diberi 3 panjang sisi sahaja. Okey, lihat segitiga ini. Diberi sisi A, diberi sisi B, diberi
sisi C. Soalannya untuk mencari sudut. Sudut satu segitiga. Alright, jadi kita boleh gunakan petua kosinus kerana dia memenuhi syarat 3 sisi sahaja. Baiklah, jom praktis bagaimana kita nak memasukkan nilai dan menggunakan petua kosinus. Yang pertama, pertimbangkan dahulu sisi dan sudut yang bertentangan. Sisi K dan juga sudut theta. Okey, ini adalah nilai yang kita perlu masukkan yang cikgu sebut awal-awal tadi. Okey, K kuasa 2 di hadapan, kemudian cos theta di belakang. Okey, kamu kena cari partner sudut dan juga sisi. Satu berada di hadapan, satu berada di belakang. Okey, lihat satu lagi, segitiga. Okey, bagaimana kita nak menulis? Kita lihat yang ini. Okey, jadi kita kena menggunakan sudut dan sisi yang bertentangan. Maka kita ambil Z kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Tolak 2XY cos 60. Okey, boleh? Okey, lihat segitiga ini. Soalannya cari nilai X bagi segitiga yang berikut. Kita nak cari sisi X. Okey, kita nak mencari sisi X. Sebelum kita selesaikan, kamu kena fahami dulu soalan, buat analisis dahulu apa yang ada pada segitiga ini. Okey, sekarang apa yang ada? Dia ada sudut kandung 45 darjah. Dia diapit oleh EF dan juga EG. Okey, kita ada satu sudut kandung, dua sisi, maka kita perlu gunakan petua kosinus untuk selesaikannya. Okey, caranya menyelesaikannya, kamu kena masukkan nilai dalam rumus kosinus. Perhatikan X dan 45. Maka kita nak cari X. So, X adalah perkara rumus. Dan jangan lupa cos 45 kita gunakan di hujung. Okey, kemudian tekanlah kalkulator, dapatlah jawapan. Apa yang penting di sini, jangan lupa kamu kena punca kuasa 2 kan X ini. Okey, di atas ini adalah X kuasa 2. Kita hanya nak mencari nilai X, maka jangan lupa puncakan dahulu. Tekan kalkulator, kamu puncakan dahulu baru dapat jawapan. Okay, bagaimana pula dengan segitiga JKL ini? Soalannya cari nilai theta bagi segitiga berikut. Okey, buat analisis dahulu sebelum menjawab. Okey, sudut kandung tiada. Tetapi dia beri 3 sisi. Maka dia penuhi syarat petua kosinus. Okey, kita gunakan petua kosinus bagi menjawab soalan ini. Dia pertimbangkan dulu sisi dan sudut yang bertentangan. Okey, inilah yang kita masukkan dahulu. 7 kuasa 2 sama dengan 10.8 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Tolak 2 darab 10.8 darab 12 cos theta. Jadikan cos theta sebagai perkara rumus. Tetapi kita nak cari theta. Maka dalam kalkulator kamu kena tekan shift cos untuk mendapat nilai theta. Okey, sudut boleh dijawab dalam bentuk darjah ataupun darjah dan minit. Okey, lihat soalan ini. Rajah di bawah menunjukkan sisi 4 PQRS, cari sudut PQR. Okey, cikgu tandakan sudut PQR dengan theta. Okey, kita buat analisis dahulu. Apakah sudut kandungnya? Sudut kandung adalah theta dan juga 42.3 darjah. Kemudian ada dua sisi, sisi PS, sisi SR, sisi PQ, sisi PR. Maka dia memenuhi syarat petua kosinus. Cuma soalan ini kita kena cari dua perkara untuk mendapat jawapan. Yang pertama, kita lihat kita perlu cari panjang PR. Okey, selepas kita cari panjang PR, baru kita boleh cari theta. Okey, cari panjang PR dahulu. Gunakan rumus kosinus. Masukkan nilai.
Okey, gunakan sudut 42.3, maka kita akan dapat PR. Jangan lupa punca kuasa duakan nilai tersebut untuk mendapat panjang PR. Kemudian barulah kita nak mencari sudut PQR. Okay, cikgu cadangkan murid-murid gunakan tips pintar. Jadikan cos theta sebagai perkara rumus. Kemudian tekanlah kalkulator dan dapatlah jawapan. Pastikan kita tekan shift cos untuk mendapat jawapan theta. Okey, baiklah murid-murid, cikgu telah mengajar 4 kemahiran untuk menguasai petua kosinus. Yang pertama, cikgu telah ajar cara menggunakan rumus petua kosinus. Yang kedua, mencari panjang sisi. Yang ketiga, mencari sudut dalam segitiga. Dan yang terakhir, kita ingin mencari sisi dan sudut dalam satu segitiga. Okey, dengan ini murid-murid boleh menguji tahap penguasaan murid-murid dalam topik ini dengan klik di description link untuk menjawab soalan. Cikgu telah sediakan 4 soalan petua kosinus untuk dijawab dan boleh hantar kepada cikgu. Jika murid-murid ingin membuat ekses sendiri, boleh juga klik link untuk menyemak jawapan. Selamat mencuba!